dijangka saya ambil setengah jam sajalah. Sebab 15 minit awal, 10 minit awal tu saya akan go through sekali lagi yang diterima untuk maklumat ustazah, okey. Sebab dalam sebelum cuti hari itu kita memang menerima arahan untuk melakukan LDP dilima selama 6 kali. Okey, selama 6 kali maksudnya setiap bulan sekali. So, setiap bulan sekali maksudnya setiap cikgu akan diberikan satu tajuk lah nanti akan ditelitikan maklumat tu bersama dengan ustazah nanti. Jangan risau, jangan panik sebab yang ni sekejap saja. Okey. So, saya akan go through 10 minit, lepas tu yang lebih tu akan kita akan pergi ke apps yang ada dalam macam mana kata D5 inilah. Okay, so untuk saya yakin dan percayalah semua cikgu dah memang familiar sangat-sangat lah dengan yang ni. Sekiranya belum aktif, activatekan untuk ni sebab tahun pertama maksudnya activatekan ada kegunaan untuk pada tahun 2022 lah. So untuk ini adalah pembelajaran yang baru sebenarnya, go through, okay, pembelajaran digital, PDBR yang terbaru, okay. So dalam tu ada bahan-bahan versi semua tu apa yang kita ada dalam sisi. So cikgu boleh klik dan boleh bacakan sekiranya berminat. Okey, terukar apa-apa yang ada di sini, remote learning webinar. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah ikutkan siri webinar yang dianjurkan oleh BSTP KPM ataupun mana-mana KPM punya. Dia boleh didapat di sini. Contohnya Google, webinar Google, dia ada di sini. Google Workspace ada di sini, bila dan sebagainya. Kita boleh guna balik benda tu. So dibawa ikut company besar lah. Okay. Sedia maklum lah ikut company besar Apple, Google dan webinar untuk Microsoft. Okay. So itu di bawah tab pembelajaran digital. Untuk hybrid, so dia juga ada maklumat di sini untuk hybrid. So saya akan go through untuk 10 minit ni lah. Okay, yang latest update. So dia sekarang kita untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kita ada guna Google Workspace for Education. So di sini dia ada maklumat-maklumat tentang pembelajaran hybrid, bagaimana nak lakukan transformasi dan sebagainya, apa contoh-contoh dan bagaimana nak gunakan dan teach be intellect awesome. So dia adalah maklumat sikit bagi kat budak-budak nak belajar contoh-contoh digital citizenship dan sebagainya. Semua boleh dapat di sini dan boleh dapatkan sijil secara percuma daripada Google. So sekiranya cikgu-cikgu nak buatkan pembelajaran profesional, okay, iaitu professional learning, boleh gunakan sijil tersebut masuk dalam SPR KPM nanti. Okay, so itu adalah tab pembelajaran hybrid. So untuk buku teks digital seperti biasa dia dah maklumkan masukkan buku teks tersebut tetapi tak lengkap lagi. Dan hari ini kita akan fokus kepada aplikasi. Okey, aplikasi yang ada dalam D5 dan kita hari ini akan skop kepada SketchUp for School untuk lebih kepada bagaimana kita nak membuat modeling, membuatkan 3D dan 2D dan sebagainya. Okey, dan sekiranya cikgu-cikgu berminat nak ambilkan D5 Certified Training Program, cikgu-cikgu boleh klik saja, maksudnya Google level 1, level 2, klik saja, dimaklumkan untuk dapatkan tiket secara percuma sekiranya terpilih sebab satu tiket itu berharga 300 hingga 400 ringgit. Jadi kalau klik saja melalui KPM, dapatkan sijil dan semua dapatkan sijil yang betul-betul lah valid punya, dia akan dapat macam mana kata dapatkan free lah. Macam hari itu sekolah kita ada 4 orang dapat MCE, 6 orang dapat MCE dan sebagainya. Yang ni setiap satu ini kena bayar sebenarnya. Kalau melalui D5 dia percuma. Dapatkanlah bernilai 300 hingga 400 ringgit. Okey.
So itu di tap, dibawa sekali. Itu macam kebajikan lah bagi cikgu-cikgu yang ingat macam mana kata berhasrat untuk meningkatkan. So hari ini kita pergi ke practical. Saya tak akan masuk kepada yang teori. So itu atau go through saja. So kita pergi ke practical. Kalau boleh cikgu-cikgu boleh ikut sekali lah. Okay. So kita pergi ke aplikasi KPM, Google dan Microsoft. Okay. Untuk maklumat, di setiap negeri kita ada satu lagi ID untuk khas untuk Microsoft saja. Itu saya tak sentuh sebab nanti takut semua orang confused. D5 pun tak guna habis lagi, tak manfaat habis lagi. Lepas tu tiba-tiba terdapat satu lagi account. So itu saya tak sentuh. So kita pergi ke Google. Salah tak apa. Saya pun lupa kat mana dah. Okay, sorry, silap. Sorry ya. Profile. Saya pun lupa kat mana lah. Kena cari balik yang betul tu. KPM. Sorry. Kejap bagi saya sedikit masa untuk cari balik benda tu. Kat mana? Oh, sorry ya. Bukan yang kat situ. Kita pergi ke menu utama, menu guru. Pastikan guru lah, bukan sekolah. Okay. Klik aplikasi. Google. Jap. Dia ada benda tu. Kejap saya cari balik yang benda tu. Saya lupa kat mana dah. Okay, bagi saya sedikit masa. Aktiviti ke? So portal ni dia akan ubah setiap kali. Sorry ya, saya flashback balik ke tu. So dan di sini pernah sekali saya hebarkan macam mana kata promote yang aktiviti berkaitan dengan D5 atau pertandingan dan sebagainya. Cikgu boleh dapatkan maklumat di D5. Okay. So D5 tekan je aktiviti, dia ada Google Classroom, Microsoft Teams, latihan dalam tarian, EduWeb, lepas tu banyak-banyak lagi. Dan baru-baru ini untuk yang TS25 pun boleh dapatkan di sini. Dan baru-baru ini adalah kita ada peraduan guru kreatif Google. So dalam tu 2 hingga 3 minit saja cikgu beri rakamkan. Okay, beri rakamkan dan join sekali. Dia pun penyerahan 28 Januari, boleh sempat lagi. Kalau menang tu dapat duit lah. Kalau tak menang, saya rasa dia akan dapatkan sijil dalam semua tu. 2 hingga 3 minit bagaimana nak gunakan salah satu tool saja. Yang itu kena Google lah. Jangan silap guna Microsoft pula. Nanti dia orang marah. Okay. So kita dapatkan, boleh join sekali. Dan dapatkan lah. Kalau rezeki besar tu, bolehlah dapatkan duit. Semua. Okay. So aktiviti ada di sini dan baru-baru ini Cikgu So baru mengikuti program pembangunan guru baharu 2.0. Dia pun masuk dalam sini sah. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada page ini. Dia sentiasa berubah. So bolehlah kita go through. Okay. Tapi saya nak carikan yang benda tu sketch up untuk education. Kejap. Nak cari tu payah sikit. Saya lupa dekat mana dah. Dia tak ada butang. Saya cari SketchUp. For SketchUp. Tengok ada. Tak ada kat situ. Okay, tak apa. Kejap lah. Saya pergi ke apps. Okay, saya akan hantar link ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebenarnya dalam D5. Okay, kejap saya hantar link kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam live chat. Okay. Puan-puan boleh klik mana-mana link sajalah. Dia sama saja. So ini adalah SketchUp untuk kita nak mengajarkan kalau 3D modeling ke apa ke, dia boleh gunakan. Okay. So bila kita masuk, tapi yang pasti kita kena login dengan D5 account. Okay. So basically dia kena ambil masa yang agak panjang sebab dia berat. Okay. Dia berat.
Dia kena tunggu lama sikit untuk dia laksanakan macam mana semua tu. So kita sign in dengan Google je. Okay, sign in dengan Google, jangan gunakan apa. Sekiranya tak boleh, jangan risau, kita boleh sign in dengan account Google sendiri. Okay, sebab kadang-kadang dia masalah sikit bila kita nak sign in semua tu, dia akan reject. Sebab kita multi tenant KPM belum launch, so dia ada konflik. Okay, dia ada konflik. Wait, spoken done. Okay, so keep on continue. Kalau tak boleh, kita boleh gunakan account peribadi. Okay, siap. Okay, so sekiranya masih wujud keadaan macam ni, cikgu boleh gunakan account peribadi lah untuk login dan sebagainya. So, jangan risau, dia bukan spam. Okay, gmail.com. Next. Okay. Kadang-kadang dia wujud masalah gini lah. Dia tak tahu dia nak pergi yang mana satu. So, kita try and see lah. Dia either Google ataupun macam mana kata Google ataupun Microsoft. Sebenarnya diriman kita dia boleh masuk Google ataupun Microsoft. Dua-dua dia boleh launch, dia boleh masukkan. Cuma kadang-kadang dia macam ni lah masalah gini. Itu yang bermasalah kepada kita lah. Tapi as install kan. Okay, tak apa, kita gunakan yang SketchUp online. Okay. Okay. Kita guna cara lain pula masuk. Kejap bagi saya try kejap. Okay. Dia agak berat sebab dia biasanya digunakan untuk visualize. Basic untuk kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buatkan modeling 3D ataupun modeling nak untuk seni, untuk RBT, untuk matematik, untuk sains yang buatkan bentuk-bentuk tu kita boleh buat di sini. So, okay. Saya dapat dah macam mana. Saya tengok berjaya masuk ke tak. Kadang-kadang tu dia konflik. Okay. So, saya akan tunjuk sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka satu tab yang baru. Sebab yang tu dia tidak dapat masuk. So, tuan-tuan dan puan-puan tulis saja SketchUp. Okay. Enter pada search engine. Okay. Dia akan wujud SketchUp ni. Guna SketchUp for web. SketchUp for web. So, bila SketchUp for web, saya hantarlah yang link ini. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan miss out, jangan risau. Nanti saya akan letakkan rakaman untuk rujuk balik lah. Okay, saya masukkan link. Bila SketchUp for web, tuan-tuan dan puan-puan tekan start modeling. Dia sebenarnya boleh buat 3D benda ni. Paling senang lah yang ni nak buat 3D semua. Tapi dia perlukan sedikit komitmen lah. Okay, so start modeling. Dia akan keluar simbol begini, dia loading. Okay, bagi dia loading semua. Dan tuan-tuan puan-puan boleh sign up dengan gunakan ID D5. Okay, maksudnya Google D5 start dengan G dash apa-apa-apa dengan tu. So, bila dia dah start, dia akan masuk page sebeginilah. Okay,
page begini, start modeling, take a tour, macam tu. So, tuan-tuan puan boleh sign in dululah. Boleh sign in dulu dan jangan upgrade. Sebab ini upgrade dia akan hantar bill tu kepada KPM nanti. Okay, so sign in dengan guna ID D5. Okay, dan dia akan masuk sebegini. Pastikan dia isikan sedikit lah, cikgu ke, guru ke, educator dan sebagainya. Okay, so saya buka satu tab lagi lah, satu incognito. Oh, ni tak ada incognito. Okay, so bila dah masuk, saya akan teruskan lah, tuan-tuan perempuan, sebab takut ada drag sedikit masa. So bila dah masuk, tuan-tuan perempuan terus start dengan tekan start modeling. Okay. Seronok ni. Dia akan keluar orang sebegini. Okay. Orang sebegini. Nampaknya complicated kan. Kenapalah nak drag macam ni. Kenapalah ada macam ni. Sebenarnya dia senang. Dia okay saja. Sekejap saya nak besarkan F1. Okay. So untuk mulanya bila kita nak modeling kena ada tukarkan view dia. Okay. Ada view dia. Kita boleh tukar, carikan warehouse 3D apa yang ada, contohnya cube. Tekan je cube. Okay. Dia akan search secara automatik di macam mana kata 3D library yang kita ada. Yang ada secara free. So tuan-tuan dan puan-puan boleh guna saja apa-apa bahan di sini. Mungkin tuan-tuan puan rasa okay, ini macam lebih kepada RBT, lebih kepada TMK. Tapi tak semestinya sebab kita nak buatkan contohnya saiz dan semua kan. Mungkin kita nak buatkan labeling, macam mana nak buatkan measurement, ukuran semua tu, dia boleh buat di sini tuan-tuan puan-puan. Ini ada orang buat untuk buat apa macam mana kata kejuruteraan, engineering. Ada dalam tu kita boleh cari dan kita boleh search mana-mana kita yang nak food, dia ada food. Kalau MP memang tak adalah sebab dia free kan. Okay, so dia ada di sini modeling semua. Dan mungkin tuan-tuan puan pernah tengok kan satu yang dikatakan virtual reality kan, yang pakai spek Google Glass tu, dia sebenarnya kita boleh createkan model ini dan kita boleh gunakan. Okay, so itu adalah cara paling, macam mana kata, cara paling lazy lah, orang paling lazy. So untuk itu kita nak membina, ini adalah tree view. Kita nak membina, sekejap saya nak cari view dia. Okay, saya nak cari view dia kejap dah. Entity info, outlier, 3D warehouse, bukan not 3D warehouse. Okay, so sebenarnya tuan-tuan puan-puan boleh tekan je mana-mana, dia tak akan, macam mana kata, dia tak akan rosak. Okay, dia tak akan rosak. Sebab nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak bentukkan simple, what we call that, simple punya itu bentuk dan kita boleh gunakan. Okay, so tuan-tuan puan-puan pergi ke yang ni, simbol macam display, scene. Macam ada video punya scene. Okay, tekan saja. Dia akan keluar color, platelet, okay, scene. Lepas tu ada rumah-rumah banyak ni. Ini sebenarnya view. Macam tuan-tuan puan kan, kita dulu belajar matematik kan, ada evolution, this plan yang tu kan. So kita tekan, dia akan tengok macam ni. Ini adalah view camera. Okay, view camera yang ada. So kalau tuan-tuan puan-puan bila nak ajar yang apa berkaitan dengan view kamera depa tak nampak, boleh cuba gunakan yang ni. So hari ini kita akan gunakan rumah ni. Tengok rumah yang depan. Ni rumah belakang lah. Ni rumah depan. Pandangan rumah depan. Okay. Dan kita pilih yang ni. Dia banyak lagi. Okay. Tapi kita pilih yang ni. Alright. So kita tutup dulu. Okay. Sekarang saya nak adjust. Okay, view ya, sorry ya. Okay, so bila kita ada view depan dan kita nak binakan shape. Okay, shape di sini, panel di sini.
Ini adalah untuk view. Ini adalah shape di sebelah on your left hand side. So kita tekan je yang bentuk ni. Bukan, sorry. Kita nak tekankan awal pencil. Okay, pencil. So pencil ni kita boleh lukis, tekan je kita lukis. Dah nampak? Kita tekan saja dia lukis, kita lepas dia akan keluar. So dia akan lekat, keluar. Lekat, keluar. Lekat, keluar. So ini akan jadi satu shape. Akan satu shape. Tapi shape ini tak macam kita buat freehand saja kan. Kita buat freehand saja. So dia tak kena, dia tak ada yang measurement yang betul. Okay. Tetapi tuan-tuan dan puan untuk budak, contohnya matematik ataupun ada sains-sains pun ada kan. Tapi sains budak kecil, itu macam mana kata budak tahun 1 dia tak perlu gunakan SketchUp lah. Mungkin yang lebih tahap tu boleh gunakan. So bila kita dah ada shape ni, sebenarnya kita boleh buat measurement. Okay, sebelum buat measurement kan. Contohnya saya nak buat measurement garisan ini. Saya tak tahu garisan tu. So di sini ada tape measure. Kita tekan saja tape measure. Banyak kan? Satu. So kita boleh letakkan yang ni. Dimension. Tekan yang kedua. So kita boleh tahu ini berapa panjang. Itu adalah feet lah. Tapi kita boleh tukarkan metrik dia. So kita dah buat yang ni untuk mungkin kan. Kita tengok dalam soalan matematik kita nak buat kena sediakan bentuk tu. Okay, yang ni apa. Dan kita boleh export kan. Dan ini adalah 2D. Bila kita nak menjadikan 3D, lagi senang lah cikgu-cikgu. Kita tukar je view, scene dia. Pergi ke yang cara ni. Tekan je. Okay. Ada nampak sengit sikit. Lepas tu kita tekan yang ni. Push or pull. Tekan. Ambil yang satu. Tengok dia, kalau cursor saya ke sini, dia akan jadi kelabu kan. So saya tolak saja, dia akan jadi bentuk. Jadi bentuk. So bila jadi bentuk, sini saya nak tahu sisi dia berapa. So saya tekan ke measure. Saya tekan saja, dia akan keluar dapat satu. Boleh tarik ke bawah, boleh buat macam mana. So itu adalah cara kita buat lah. Kalau tuan-tuan ada apa-apa macam Cikgu Tan nak beli rumah ke apa. So dia adalah caranya untuk kita buat. Okay, mungkin tuan-tuan akan tanya kan. Okay, measurement dah ada, ini dah ada, ini dah ada. Macam mana lah kita nak letak bucu kan. Macam sains dia ada bucu-bucu tu kan. So bucu-bucu tu senang saja. Okay, bucu-bucu tu senang saja. Kita pergi sini, sama juga yang tape measurement ni. Kita nak cari teks. Teks. Dia tekan je hujung ni, endpoint. Dia ada bucu maksudnya endpoint lah. Teks ni, kita tekan saja. Okay, dia akan keluar. Ni. Keluar ni. Dan kita boleh tukar jadi, tukar highlight dia jadi A. Okay. So, dia akan jadi A. Bucu A. So kita boleh gunakan yang ni untuk buatkan kita labeling. Okay, untuk buat kita punya labeling ataupun tuan-tuan puan-puan gunakan yang tag ni. Dia tak boleh tag, dia kena tukar. Setiap satu tu ada fungsinya. So kita boleh gunakan tag. Guna yang ni. Okay, contohnya bucu B. So dia A, B dah ada. Dan lepas tu kita boleh adjust. Nanti kita boleh guna adjust balik. So ini adalah bentuk segi 4 ke segi 3 ke macam mana. So kita boleh tukarkan view-view dia. Dan bila kita push saja guna tu. So dari situ student boleh nampak sebenarnya 3D itu datang daripada bentuk 2D. Okay. So apa dah fungsi banyak lagi? Yang pusing-pusing ini adalah untuk kita pusingkan bentuk. Untuk dapatkan 3D view. 3D view ni. So mungkin tuan-tuan puan kata orang ni kacau lah pakcik ni. Okay. So kita boleh highlightkan dia, tekan dia, delete. Dia akan hilang. So kita dah siap satu model. Okay. Saya akan tunjuk satu adalah freehand, satu adalah gunakan measurement.
So dah siap satu. Lepas tu kita juga boleh gunakan yang jalan-jalan ini untuk tahu. Ini maksudnya kita boleh jalan tengok. Macam kita di tempat orang tersebut dan kita boleh zoom in. Okay. So itu adalah bentuk ni. Okay, mungkin terdapat kawan kata, okay, saya nak buatkan bentuk cantungan untuk ada satu bulat di sini kan. Ada satu, macam mana kata, bukan yang tu, nak buatkan color. So buatkan color, senang je pergi ke pen ni, tong sampah ni, tong ni, kita pilih je color yang mana nak. Contohnya color coklat. Kita tuang je lah, dia akan tukar. Tapi jangan lupa, dia bukan tukar semua, dia akan tukar sisi yang ada. Ni je. So kita boleh change, buang kat dia, ataupun buat kat dia. So itu memudahkan kita nak buat modeling ataupun 3D. Mungkin tak ada apa-apa kata, macam mana pula? Ini adalah paling simple lah, guna SketchUp paling simple. Okay, sekarang dan kita boleh buatkan measurement, tengok biasalah sekarang ni kita nak buat simulasi apa ke, kita boleh letakkan yang ni di sini endpoint. So di situ kita boleh pusing berapa darjah yang kita nak, kita boleh letakkan. So kita boleh ukur di situ. Kita boleh lukiskan garisan. So di sini dia akan nampak, murid itu akan nampak lebih senang. Tetapi dia ambil masa yang panjang lah kalau nak betul-betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila student dia nak belajar, kita katanya segi 4, panjang, pendek. Dia tahu sikit saja. Dia tahu itu segi 4 panjang, 4 pendek, tetapi yang detail tu dia tak tahu. Okay. So, saya akan masuk satu lagi yang contohnya cone. Cone tu mungkin tuan-tuan kata, saya buat di macam mana PowerPoint kan. Betul, kita boleh buat di PowerPoint, tetapi measurement tu kita kena kira sendiri dan kurang betul lah. Yang itu, ini adalah measurement yang betul-betul. Dan untuk cone, contohnya cone. Okay, kita boleh buatkan teks, kita boleh buatkan pentagon dan sebagainya. Dan di sini kita boleh buatkan cone. Contohnya cone, saya gunakan yang ni, circle. Okay, so kita boleh letak di tengah-tengah circle. Saya besarkan diameter dia. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, tahun depan anak murid akan belajar diameter, jejari, diameter jejari dan semua. So kita dah ada ni. Dan sekarang saya nak lukiskan di tengah-tengah, saya nak lukis satu garisan ke atas. Okay, on edge. So ini garisan saya. So saya nak bagi dia senang saja, saya tengok. Ini tak betul tengok. Sebab dia tak turun ke sini. Tak mengapa. Ini demo sajalah. Okay. So saya buat yang ni. Ada bulat, ada tinggi, dan saya nak buatkan, tengok dia jadi macam tu. So mungkin tak ada apa-apa kata kan, dulu saya belajar ini, belajar gila-gila, lepas tu kenapalah ada ni tak bagi tahu. Okay. So kita akan tahu di sini, ini form 6, form 5 pun boleh guna untuk belajar sudut dan sebagainya. Dia kena faham yang tu. Dan cara yang sama, saya gunakan push. Tapi saya bukan push ni lah. Saya gunakan yang ni. Follow me. Bukan yang shampoo rambut tu. So, saya akan hadap ke segitiga ni. Saya tolak saja. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, dia akan jadi curve. Dia akan jadi cone. Nampak? Dia akan jadi cone. So, itu adalah bird modeling. Dan murid tu kalau dia boleh nampak, dia seronok lah. Dia seronok lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak gerakkan bentuk ni, kena carilah. Guna cari ni. Okay, kena highlight. Kena highlight, kena pindah dan sebagainya. So, kita ambil ini, sorry ya. Saya nak pindahkan. Kita boleh sengitkan dia sikit. Tarikkan sikit. So, murid itu akan lebih, macam mana kata, lebih nampak lah benda tu. Okay. So, ini basically adalah untuk, macam mana kata, bentuk labeling tu.
So, mungkin ada 5 minit lagi saya boleh teruskan. Okay. Mungkin tuan-tuan puan akan kata, okay, saya nak buat satu bentuk, contohnya, saya nak di sini buka satu luang. Okay. Satu luang ni kan. So, saya nak heret satu luang di sini. Dan saya nak masukkan, push dia masukkan ke belakang situ kan. So, saya akan gunakan, ini susah sikit sebab saya nak tengok yang ni. Ini adalah view solid. Di SketchUp ni kita ada view macam mana kata view boleh nampak kat belakang. So saya carikan view tu kat mana. Cari view tu. Macam mana kata scene ada. Okay. 2-point perspective. View of view. Kejap nak carikan dia punya solid perspective. Okay. Oh, sorry. Cut semua tu. Hidden object. Okay. So saya on balik kejap nak cari yang balik tu saya pula sudah lupa. Bagaimana nak buatkan dia nampak dalam tu. Okay, tak apa. Nanti saya ingat balik. So, bila kita nak buat macam ni, kita nak push benda tu masuk, kita guna benda ni untuk hilangkan dia. Tengok, dia akan masukkan. So, tuan-tuan pun akan nampak, oh, ini adalah bentuk yang serupanya kita buat matematik ini. Ingat kan tuan-tuan puan-puan, kita boleh buat yang tu. So, ini boleh buatkan volume dan murid pun tahu, okay, dari sini kita potong, masukkan. Tak semestinya bulat. Kita pun boleh pushkan, contohnya pentagon ni. Pentagon. Okay, kita pushkan dia. Dia pun boleh masuk. Boleh tarik keluar. So, dia akan combine benda tu. Push tu yang paling basic lah. So, kita boleh tahu. Okay, ini adalah benda dia. Dan kita juga boleh buatkan measurement. Cari measurement tape. Okay, measurement tape. Kita boleh carikan midpoint juga. Tengok, boleh carikan midpoint dan sebagainya. Dan kita boleh carikan angle yang akan keluar. Nampak tu, kita boleh tarik nanti. Dan last sekali, yang penting lah, kita boleh buat sudut. So, bukan saja untuk dia, macam kita biasa bagi dia buat segitiga, segi empat. Tak semestinya kita boleh, macam mana kata, nak bagi dia spesifik dan precise kan. So, kita boleh gunakan yang ni lah. Tahun depan memang kena guna ni untuk mengajar macam mana kata diameter. Ni pembejar macam mana kata jejari diameter dia, midpoint, semua tu telah masuk dalam kurikulum matematik tahun 6. Jadi nak ke tak nak kena buat jugalah. So di sini kita boleh changing radius dia akan wujud secara on the spot. Okay, so itu saja untuk perkenalan SketchUp. Bagi cikgu-cikgu yang berminat boleh teruskan buat, okay. Ataupun cikgu-cikgu boleh carikan bahan-bahan tu tadi kan, 3D modeling tu di macam mana kata di sini. 3D modeling cikgu boleh tekankan cube. Carikan yang ini, tekankan cube, dia ada banyak-banyak di sini. Ada model. Okay, jangan guna produk lah. Kita boleh gunakan model. Okay, ada cube dan sebagainya. Ini semua buat dengan guna SketchUp. Okay, kalau nak buat macam mana rumah, sini pun ada. So, bolehlah gunakan. Sebenarnya kalau tuan-tuan puan-puan nampak di kita punya macam mana kata SketchUp semua tu, okay, contohnya saya download. Okay, so dia akan wujud di sini. Kita boleh tarik. So dia ini adalah side dia. Kita boleh nampakkan side dia. Kita zoom in, saya zoom in. Ini adalah side dia. Dia buat dengan SketchUp. So kita boleh tahu model tu dan kita bagaimana nak buat.
So kita pun boleh gunakan terus saja untuk fill up benda tu. Okay. So itu saja. Cikgu sekiranya ada masalah boleh review balik rakaman video ini, ataupun kalau ada masalah try tak dapat, bolehlah cikgu kita bincang di bilik guru ataupun mana-mana di sekolah. Okay, last but not least, cikgu boleh save. Okay, save the changes. Dan jangan risau, dia ada dalam cloud kita. Okay, so kita boleh save. Okay, so itu saja untuk ni. Dan kita boleh export, tuan-tuan, bila kita export, kita boleh export dia jadi OBJ. Bukan apa, ini boleh jadikan 3D modeling. 3D modeling. Dan kita contohnya export lah. Saya ambil sedikit masa. Dan kita tak dapat export sebab dia kena duit. So dia kena duit. So itu sajalah. Okay. Cap saya delete yang ni, tengok boleh export tak? Okay, saya export. DXA ni 3D. OBJ 3D tengok. Oh, tak boleh. So itu sajalah. Kena bayar kadang-kadang sebab dia mahal kan. So that's all. Ada apa-apa, cikgu boleh try dulu, nanti kita buat lagi. So tahun 5, tahun 6 dia kena buat. Guna cara ni hadap murid dapat membuat visualisasi yang lebih jelas lah selepas ini. So itu saja. Sekiranya tak ada soalan, kita proceed dengan next agenda nanti. Okay? Alright. Baik. Terima kasih Cikgu Goh atas penerangan sangat jelas dan sangat berguna kepada semua cikgu hari ini. Jadi harap sedikit sebanyak perkongsian Cikgu Goh hari ini boleh membantu cikgu dalam PP yang akan